Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Kuliah pada hari ini akan melihat kepada beberapa perkara yang berkaitan dengan aktiviti harian dan juga berkaitan dengan program-program semasa yang ada kaitannya dengan etika dan juga adab-adab dalam kalangan masyarakat Malaysia dari segi sosial. Ini sinopsis kuliah kita, iaitu dia akan bermula dengan realiti sosial sekitaran kita yang dipecahkan kepada dua, iaitu takrifan autoriti dan juga takrifan harian. Takrifan autoriti ini daripada atas ke bawah, top down, yang ditentukan oleh kerajaan dan dia ada undang. Kemudian takrifan harian daripada bawah ke atas, bottom up, yang ditentukan oleh individu, oleh keluarga dan juga oleh komuniti. Dia tidak ada undang-undang bertulis, dia lebih kepada penjagaan adab dan juga tradisi dalam masyarakat. Untuk takrifan autoriti, dia ada melibatkan adat istiadat dan juga peraturan-peraturan yang dinamakan sebagai protokol dan melibatkan negara dan juga masyarakat dalam negara dan luar negara. Dan biasanya bersifat formal. Bila disebutkan tentang kerajaan ini ditentukan oleh pemerintah, dia mestilah ada peraturan dan juga perkara-perkara yang perlu diperhalusi dan diperhatikan kerana dia melibatkan perkara-perkara yang sensitif dan juga boleh menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang kurang menyenangkan, khususnya dalam kalangan hubungan antara negara Malaysia dan juga sahabat dan juga. Kemudian dari segi takrifan harian, dia ada asam, iaitu keadaan atau situasi yang berlaku setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, malah setiap tahun. Dan resam ini akhirnya akan membentuk satu budaya yang dilaksanakan atau ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari. Dia tidak ada peraturan formal, tidak ada peraturan khusus, dan dia lebih kepada penjagaan norma-norma kehidupan berdasarkan kepada individu ataupun keluarga tersebut. Kedua-dua takrifan ini, takrifan harian dan juga autoriti ini, membentuk kesedaran sosial dan juga tanggungjawab sosial. Sebagai takrifan harian, dia lebih kepada peringkat negara. Manakala takrifan harian lebih kepada peringkat komuniti. Dan akhirnya, kedua-dua kesedaran dan tanggungjawab sosial ini akan membawa keadilan dan keharmonian. Ini adalah kerangka yang kita fikirkan boleh menjadikan kita ini lebih beradab, etika, dan juga kita sedar dari segi tanggungjawab sosial kita kepada negara kita, kepada masyarakat dan juga keluarga kita. Ini adalah objektif yang kita nak belajar, iaitu memahami peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Selaraslah dengan slide ini, iaitu daripada realiti sosial ini kita ada dua takrifan, akhirnya membentuk keadilan dan keharmonian. Hasil daripada pembelajaran kuliah hari ini, yang pertamanya kita akan menjelaskan tentang takrifan autoriti dan takrifan harian. Pastikan memahami kedua-dua takrifan ini kerana dia ada definisi yang sangat jelas dan berbeza dan ada contoh-contohnya. Yang kedua, menguraikan peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Maksudnya apabila kita faham takrifan autoriti dan takrifan harian ini, sebarulah kita boleh memahami apa yang dimaksudkan dengan peranan etika dan peradaban atau adab ini
untuk merealisasikan tanggungjawab sosial masing-masing. Ya. Dan hasil penjara ketiga adalah memamerkan minat kesukarelawanan untuk membentuk sebuah masyarakat yang harmoni dalam hidup kita. So, kesukarelawanan ni di Malaysia ni agak menonjol lah dalam tempoh 20 hingga 25 tahun yang lepas. So, sekarang ni semakin banyak elemen-elemen kesukarelawanan. So, ni kandungan penjara pada hari ini. So, pertama kita pergi pada takrifan harian dan autoriti. So, dalam konsep realiti sosial ni, kita seringkali diwarnai dengan pengalaman-pengalaman hidup. Dan ada dua jenis pengalaman hidup yang kita dapat. Yang pertama, kita sendiri yang meredah kehidupan kita daripada kita kecil sampai kita besar, daripada kita umur setahun dan kembang pembesaran kita masuk ke sekolah, ke tadika. Kebanyakan hari ini anak-anak akan masuk tadika. Dan betul saya tak masuk tadika. Terus pada zaman kanak-kanak tu, bawah 6 tahun, terus masuk ke sekolah rendah. Bila masuk sekolah rendah, pengalaman baru persekolahan tu menjadikan kehidupan saya tu lebih berwarna-warni. Saya masih ingat bila masuk sekolah rendah dulu, di sekolah kebangsaan Kohiang, peringkat awal dalam 2-3 hari itu memang takut nak berkawan dengan kawan-kawan yang baru. Melainkan ada kawan-kawan sekampung tu yang saya berkawan. Kemudian apabila cikgu bertanya di depan pun, ada kalanya takut nak jawab, malu sebab tak biasa dengan kesedaran yang baru. Kemudian dari sekolah rendah, saya berkembang ke sekolah menengah dengan pengalaman yang lebih banyak. Khususnya di sekolah ni yang banyak membentuk pribadi ataupun karakter saya. Kebanyakan kita lah, karakter kita. Sebab masa kita di sekolah tu agak panjang. Kemudian daripada sekolah menengah, ilmu yang kita dapat tu semakin banyak. Dan akhirnya saya masuk ke universiti. So lebih mendalam ilmu yang saya dapat, pengalaman lebih luas, dan pengalaman tu semakin fokus. Ya. Bila kita sekolah rendah, pengalaman tu agak luas macam-macam. Tapi bila kita ke sekolah menengah, ke universiti, pengalaman yang kita lalui ini khususnya dari segi berkawan dan juga ilmu yang kita dapat tu semakin fokus, semakin mendalam. Daripada pengalaman yang dilalui ini, akhirnya ada kumpulan-kumpulan tertentu yang kita sertai. Maksud kumpulan ini adalah kecenderungan kita pada sesuatu. Di peringkat kampung, kita cenderung kepada hasilan, ataupun cenderung kepada aktiviti kebudayaan, aktiviti kesukarelawanan. Dan akhirnya akan menjadikan pengalaman hidup yang kita lalui ini sebagai satu yang sangat penting dalam hidup kita. Itu pengalaman yang dilalui. Pengalaman hidup yang diterima pula selebih kepada apa yang kita dapat dalam proses kita melalui perkembangan fasa-fasa hidup kita. Antaranya adalah apabila kita berminat dengan sesuatu jenis kerjaya, kita masuk dalam konteks budaya tersebut, atau konteks kerja tersebut, dan akhirnya membentuk kita sebagai seorang yang berada dalam lapis-lapis tertentu dalam masyarakat. Itu yang dinamakan sebagai strata. Contohnya, katakan saya berminat dengan askar, dengan tentera. So, pengalaman hidup yang saya terima dalam ketenteraan ini telah pun membentuk satu lapisan sosial dalam pengalaman hidup saya ini, dan akhirnya dia akan dibawa ke dalam kehidupan seharian dan menjadi satu yang dianggap sebagai satu budaya ataupun norma hidup sepanjang masa selepas itulah. So, ini pengalaman hidup yang kita lalui sama ada kita terima ataupun kita berkembang seiring dengan dan tarifan autoriti dan juga harian. Tarifan autoriti ini lebih kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan.
dengan protokol perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperoleh bersama. Maksudnya, autoriti ini kerajaan yang menyediakan peraturan ataupun langkah-langkah untuk diambil. Berbeza dengan tarifan harian, iaitu berdasarkan kepada dokumen dan pihak berkuasa dalam masyarakat. Nah, itu tarifan autoriti. Tarifan harian ni dia diterima bersama tetapi tidak diikat oleh undang-undang. Semaksudnya adab ataupun norma-norma yang kita lalui dalam masyarakat itu masing-masing boleh memahami dan juga menerima. Dan ada masanya kita berkongsi dan ada masanya kita membawa haluan masing-masing. Misalkan kepada tarifan itu inilah. So, kalau kita lihat kepada dasar dalam masyarakat kita ni, ia sangat pelbagai. So, ini masuk ke tarifan autoriti. So, perlembagaan yang ada di Malaysia ini dinamakan sebagai perlembagaan persekutuan. Itu yang Datuk Agung ini sebagai ketua negara. Kemudian Perdana Menteri ini adalah ketua kerajaan. So, ketua negara dia akan melihat negara ini secara keseluruhan. Manakala ketua kerajaan ini akan melaksanakan takbiran ataupun operasi supaya dia mencapai aspirasi tuju negara yang telah dipikirkan ataupun dikajikan. Mungkin dalam 20 tahun ataupun 30 tahun sebelumnya. So, dalam tarifan harian dan autoriti ini, kita dapat lihat ada yang tempat yang special, khusus, dan ada tempat yang agak longgar. So, dalam gambar ini dia berkaitan dengan bagaimana kita meraihkan kejayaan dan lebih kepada keadaan untuk menerima berbagai adab ataupun norma daripada masyarakat berbeza. Namun kita lihat aktiviti sukan khususnya sini dan juga kebudayaan memberikan impact kepada perkongsian dan juga keharmonian dalam membina sebuah masyarakat bila masa. Kita cuba bincangkan bersama dengan kumpulan masing-masing bagaimana kita menggolongkan kes-kes di bawah sebagai tarifan harian ataupun autoriti. Bendera Malaysia jalur gemilang diterbalikkan. Bukan ada tarifan harian ataupun autoriti. Melanggar lampu isyarat berwarna merah. Street wedding dijalankan di jalan di kawasan perumahan. Seorang Muslim tidak membeli kedai yang tiada sijil halal jakir. Kemungkinannya pembelian ini berlaku dari segi makanan. Ataupun yang akhir sekali, sebuah persatuan Buddhis memberi bantuan kemanusiaan kepada bangsa banjir tanpa mengira etnik dan juga agama bangsa. So, yang akhir ini saya ada pengalaman. Semasa saya menjadi fellow di Kolej Kedah Nabua dulu, UTM ni, kawasan tempat saya tinggal tu telah pun mengalami banjir kilat. So, banjir ni dia bermula apabila hujan turun lebat, berterusan dalam 2 hari. Ada masanya lebat, ada masanya tapi dia berterusan. So, akhirnya air sungai itu melimpah dan masuk ke dalam kawasan perumahan. Pada malam tu dalam pukul 1 pagi tu dia dah mula naik bangkang yang ada di belakang rumah tu dah semakin penuh. Dan dalam pukul 5 suku 5.30 itu, so air telah pun masuk ke dalam rumah. So, memang kalut kan masa tu, angkat barang yang perlu sahaja supaya dia tinggi sikit. Dan dalam masa 2 hari selepas tu, ada persatuan Buddhis dari kawasan sekitar tu datang rumah ke rumah lah untuk memberi bantuan, dan mereka ni bagi saya bagi envelope tu dan bagi. Dan dia apabila saya menerima sumbangan itu, saya rasa satu yang sangat baik yang boleh digunakan untuk membeli makanan. Sumbangan pun tak banyak tapi agak cukup untuk membeli makanan. Ini saya bincangkan
Yang kedua, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Dalam masyarakat yang berbagai etnik di Malaysia ni, banyak istilah yang memaparkan dari segi keperluan kita untuk memahami orang lain. Antaranya adalah etika, moral, akhlak. Dia sentiasa ditanam ni dalam masyarakat supaya kita sentiasa ingat bahawa kita ni adalah masyarakat yang pelbagai. Masyarakat yang terpisah dari segi tradisi dan juga nilai. Dan ada juga masanya kita berkongsi nilai dan tradisi. Dan inilah yang menjadikan kita ni lebih unik, kerana masing-masing ni ada pegangan dan juga falsafah hidup dalam dunia ini. Kalau tengok Rajah ni, tanggungjawab sosial ni dia ada satu bentuk yang kerap juga tengok dalam program motivasi. So dia panggil iceberg ni, keturunan ais, muka ais ni yang atas tu, di atas permukaan air tu memang kecil. Tapi di dalam air ni memang sangat besar. So yang kita nampak tu adalah ujungnya saja. Di bawah ni sangat besar. Dan di luaran ni, maksud di atas ni kita pergi luaran, dia ada kesedaran dan tindakan salah dan juga betul, dan tindakan pelanggaran, mengurus pelanggaran. Maksudnya di atas ni dia ada banyak, banyak ilmu yang dia dapat, banyak pengetahuan yang dia dapat, dengan tindakan sama ada betul atau salah tu sentiasa dibetulkan. Kemudian kalau ada pelanggaran, ada yang menguruskan pelanggaran tersebut. Contohnya, kalau pada masa sekarang ni agak terkenal ni, kalau tak pakai mask, tak pakai penutup muka di kawasan umum, kan ada orang yang menegur ataupun nasihat. Atau kalau yang asing lagi, kalau ada operasi, ingat akan diberikan saman. Dan yang menguruskan pelanggaran ni, sama ada individu itu sendiri, ataupun teman-teman dia, ataupun masyarakat, ataupun agensi-agensi yang ditugaskan untuk menguruskan pelanggaran tersebut. So apabila yang luaran ni kita uruskan dengan baik, so barulah kita dapat satu nilai tanggungjawab sosial yang bersama dengan hak dan etika profesional ni, ia akan membentuk kehidupan yang lebih kukuh, yang lebih mantap. So yang atas ni kalau kita uruskan yang atas ni, so yang bawah ni pun dia akan berkesan juga. So yang bawah ni lebih besar dan dia akan membantu menjadikan masyarakat kita ni lebih berkembang. Kemudian dia ada 12 nilai-nilai trust, nilai-nilai tindakan trust yang menjadikan asas kepada tanggungjawab sosial ni lebih kukuh lah. Than authenticity. So there is self-awareness, self-mastery, self-belief, dan juga self-truth. Dan ada integrity. Integrity ni ada nilai-nilai lain, iaitu honest, reliability, humility, dan juga stewardship. Kemudian dia ada awareness, mindfulness, objectivity, empathy, dan juga reflection. Kemudian dia ada courage, perseverance, faith. Kemudian untuk taking effective action ni, so dia ada 6 nilai trust yang digabungkan dengan nilai-nilai basic atau asas tadi. Iaitu purpose, dan aspirasi, intentionality, selflessness, dan balance. Vision, focus, enthusiasm, services, and leadership. So nilai-nilai ni, ada 12 nilai ni, dia menjadi nilai trust kepada bagaimana kita boleh menggerakkan adab dan juga etika dalam masyarakat ke arah tanggungjawab sosial.
So, dia banyak penerangan lagi tentang nilai-nilai asas tadi. Antaranya adalah baik dan cerdik. Dalam surah Al-Qasas ni, inna khayra man istajartal qawiyyun amin. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kau berikan kerja adalah orang yang kuat lagi amin. Ini adalah perbualan para nabi. Surah Al-Qasas ni cerita perbualan para nabi ini. Dia nak melihat bagaimana orang yang buat kerja. Kerjanya yang paling baik ataupun seterusnya adalah kuat dan juga al-qawi al-amin. Kuat dan juga so amanah ni dan juga al-qawi ni dia ada perbezaannya. Al-amin ni adalah mukmin, orang yang amanah, integriti, syariatullah ni dia ikutlah apa yang Tuhan nak suruh, kemudian menjaga akhlaknya dan juga berlaku ihsan serta zikir ni mengingat nasihat, mengingati pedoman dan juga perkara-perkara yang boleh memberi kekuatan kepada seorang manusia. Dan di peringkat profesional, dan al-qawi, lebih kuat. Orang yang kuat ni lebih baik dipilih daripada orang yang lemah. Sekuatnya dia lebih kompeten, lebih cekap. Sunnatullah, sunnatullah ni maksudnya dia mengikut logik yang Allah tentukan. So, kalau dia belajar tinggi sampai PhD, itulah ilmunya lebih banyak daripada orang yang belajar masters ataupun tingkat degree. Itu sunnah, memang peraturan dia macam itu. Kemudian ada segi peranan. So, dia ada peranan-peranan yang khusus. Contohnya sebagai pensyarah, cikgu, guru muzik, guru tarian. So, ada peranan masing-masing. Itqannya adalah kecemerlangan. So, bila kita kuat tu kita nak kecemerlangan ataupun kegemilangan. Kena banyak berfikir lah. So, ini dinamakan sebagai khalifah Allah. So, contoh dalam nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai yang ada dalam negara kita lah. Pertama sekali adalah atau mahathir, iaitu dari substantive rationality. Yang keduanya dia ada formal rationality. So, substantive ni, nilai-nilai yang ada pada beliau adalah seorang beramanah. Amanah ni dalam aspek yang perspektif masing-masing lah. Kemudian dia perasaan malu. So, Dr. Mahathir selalu mengingatkan masyarakat Malaysia ni tentang bagaimana orang Jepun ni boleh berjaya dalam persaingan di peringkat global. So, salah satu perkara yang sentiasa diulang Dr. Mahathir ni adalah orang Jepun ni dia ada perasaan malu kalau dia buat sesuatu dia tidak buat dengan sungguh-sungguh. Perasaan malu inilah akhirnya yang telah mendorong masyarakat Jepun untuk membaiki kelemahan mereka, membaiki kekurangan yang ada pada diri mereka supaya menjadi lebih mahir, lebih baik dan mengungguli bidang yang mereka ceburi. Contohnya kita ambil produk-produk yang datang dari Jepun. Contohnya kereta Toyota dan juga Lexus. So, Toyota dan Lexus ni asalnya merupakan satu syarikat. Dan konsep Toyota ni adalah dia buat keretanya untuk keluarga, family yang mudah untuk diperolehi, senang untuk dikawal dan juga nampak menarik. Harganya pun tak lagi. So, kalau tengok jenama Toyota ni, kereta Toyota khususnya, kebanyakan negara di dunia ni memang ada kereta Toyota. Kebanyakan negara di dunia ni ada jenama Toyota, kereta di dalam masing-masing. Ada setengah negara tu memang jenama Toyota ni yang mendominasi pasaran kereta. Kalau kita pergi ke Singapura, ke Brunei, ke Vietnam, di Malaysia ni tak boleh nampak sana. Ataupun ke Thailand, seputar ASEAN, ataupun kita pergi ke Australia, so kita akan nampak dominasi
jenama Toyota dalam pasaran kereta. So, bagaimana Toyota ini boleh muncul sebagai sebuah jenama yang terkenal? Kerana itu perasaan malu dalam organisasi Toyota ni untuk menghasilkan kereta yang sangat baik. So, daripada Toyota tu dikembangkan kepada Lexus. Lexus adalah satu jenama yang mewah, luxurious brand untuk kereta Toyota. So, dia bermula dengan menggunakan pelbagai kemahiran dari Toyota tadi. Dan akhirnya sekarang Lexus boleh berdiri sendiri, jenama itu sendiri. So, perasaan malu dalam masyarakat Jepun ni telah pun menghasilkan sebuah buah jenama kereta yang sangat terkenal lah di dekat dunia pada hari itu. Buah kereta ada banyak yang lain, dalam sukan, dalam masakan, chef dari Jepun ni agak terkenal. Kemudian juga dalam pengurusan, sebanyak yang dicetuskan oleh perasaan malu. Sebanyak lagi cerita tentang malu ni dia diceritakan oleh Tuan Mahathir, bagaimana malu ini telah mengubah masyarakat Jepun. Dan dia juga mahukan rasa malu ni ada dalam masyarakat Malaysia. Itu satu usaha yang ambil masa untuk mewujudkan rasa malu apabila tidak mampu untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Jadi, bila malu tu lagi berusaha mencari jalan supaya ada tidak ketinggalan dalam persaingan. Dan yang ketiga adalah jujur. Itu substantif ni maksudnya melihat dari perspektif yang pelbagai lah. Orang lain tu melihat daripada perspektif lain, orang lain melihat perspektif lain. Tapi secara umumnya ada 4 nilai ni yang menjadikan Tuan Mahathir ni agak menonjol. Yang kedua adalah formal rationality. Yang ini Tuan Mahathir sentiasa menunjukkan kerajinan dia dalam bekerja. Pernah satu ketika dia pergi ke UK, mungkin masa bercuti, masa dia jadi UPM kali pertama dulu lah. So dia belajar ukiran kayu. Setelah seminggu dia pergi satu bengkel dan dia belajar ukiran kayu tu. Dan daripada dia tak tahu macam mana nak mengukir kayu, nak menguruskan kayu dan dan sebagainya. So akhirnya dia belajar, ni adalah dia punya coach dia yang ajar dia. Dari kerajinan dia akhirnya dia dapat membentuk satu ukuran kayu yang menarik, cantik. Selain daripada UK itu ada juga pada Indonesia ni. Dari segi kerja, katakan memang dia ada kerja awal, 7 pagi itu memang dah ada. So disiplin diri itu memang sangat. Dan bila buat kerja itu dibuat sampai habis. Yang kedua, kawalan pendiri. So, kalau kita lihat sekarang pun fizikal pun dia dalam umur hampir 100 tahun. Masih lagi berjalan dengan baik, tegak. Tapi taklah laju macam tu. Dia masih lagi jalan smart. Dan juga berat badan pun masih lagi maintain, kekal suhu. Kerana dia tak makan banyak. Tak makan akhir, tak makan kalau malam tu nak makan buat sekitar. So, dia makan ikut masa. Dia boleh kawal diri sendiri. Yang ketiga, jangan ambil hak orang lain. Maksudnya, kalau kita nak sesuatu, kita berusaha. Yang keempat adalah memiliki sistem yang teratur lah. Sistem urusan, sistem takbiran, sistem menguruskan diri dan sebagainya. So, ini nilai-nilai yang orang lain dapat nilai lah. Okay, kita masuk sikit tentang definisi sosial ni, tanggungjawab sosial. So, tanggungjawab sosial ni merupakan satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup yang dipegang berkaitan keadilan dan kebaikan untuk kesejahteraan hidup bersama. Semaksudnya, apabila kita menghayati tanggungjawab sosial yang kita patut lakukan, tanggungjawab tadi telah pun menjadi sesuatu yang sebati. So, dalam slide ni dia menggunakan istilah mendarah daging.
Yang akan sentiasa menyebabkannya memerhati, observe, memikir, think, mengkaji, study, menganalisis, to analyze, dan mencari penyelesaian, to get the solutions, dan juga bertindak untuk memastikan keadilan dan kebaikan semasa dilakukan dalam masyarakat. Seorang yang ada tanggungjawab sosial ni, itulah dia akan belajar, dia akan melihat, dia akan terus mengkaji dan juga memberikan penyelesaian supaya adanya kebaikan dan keadilan di masyarakat. Dan aras tanggungjawab sosial ni ada dua arasnya, iaitu setiap individu boleh memiliki nilai yang betul dan salah tentang tindakan pribadi. Sebetul ni berdasarkan kepada pengetahuan yang dia ada, pengetahuan yang dia dapat, pengalaman yang dilalui itu. So dia boleh dapat nilai yang betul dan salah. So mana yang betul tu dia akan terus dimantapkan. Mana yang salah tadi akan dibagi. Dia juga memiliki nilai betul dan salah dalam tindakan kolektif, tindakan bersama dalam grup besar, apabila berhubungan dengan individu lain, keluarga, dalam komuniti, dalam negara juga masyarakat, interstate, intercountry, yang berlaku sekarang ni lebih mudah dengan adanya online platform macam ni. So kita boleh berhubung dengan masyarakat luar tu dengan lebih cepat dan cukup mudah. So dimensi ataupun aspek yang kita boleh ambil dengan sosial ni adalah yang pertamanya kesedaran dalam diri seorang terhadap keadilan dan keseimbangan berlaku dalam masyarakat akan mendapat perhatian. So kalau tengok dalam dimensi pertama ni, biasanya mereka ni dalam kelompok NGO. Okay. Hari ni kita heboh dengan isu kartel daging ni. So semalam tu dah dibuat satu berita iaitu sebuah syarikat ni yang telah pun ditunjuk sebagai petitus kepada kartel daging ni dibawa ke mahkamah. Isunya kita pun maklum. Dan sebenarnya mestilah ada kesedaran daripada orang yang nak melakukan isu ni supaya masyarakat umum ni mendapat pembelaan dan menjaga keadilan. Sebab dalam masyarakat Islam khususnya, apabila nak makan makanan yang disembelih ni, dia mestilah dipastikan makanan itu adalah sumber yang halal dan cara sembelihan itu sembelihan yang diterima dalam perspektif agama dan juga tidak memudaratkan kesihatan dan juga keturunan dia. Sebab bila makan makanan yang haram ni, daripada diri orang tu sampai kepada anak cucu dia tu akan mendapat tindakan yang sama. So, makanan yang haram tu akan terus membawa sampai ke dunia. Betul dalam agama Islam khususnya mencari dan mendapatkan makanan yang halal itu sangat penting. Dan di Malaysia ni kepentingan halal ni sehingga kerajaan membentuk sebuah agensi untuk mengawal dan memastikan makanan-makanan yang ada di Malaysia ni adalah makanan yang halal dimakan oleh masyarakat Islam. Ramai masyarakat orang Islam yang memilih makanan halal kerana mereka tahu ada kebaikan di sebalik kehalalan makanan tersebut. Tindakan yang ambil akan memperubahan sosial dan masyarakat. So apabila dah ada tindakan dekat masyarakat, boleh dibawa ke peringkat negara pula dan maksudnya ke peringkat serantau yang kita boleh kongsikan bersama. Kalau dalam dimensi kedua ni, kalau nilai-nilai umum kita boleh tengok adalah segi penjagaan alam sekitar. Apabila sesebuah masyarakat itu berhadapan dengan perubahan iklim, bukan dia sahaja yang terlibat, malah negara lain juga akan terlibat dalam perubahan iklim. Kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial, bagaimana kita nak membina sebuah kesedaran nasional, kesedaran peringkat tinggi dalam tanggungjawab sosial ni. So kita fikirkan apakah sumbangan kita. Kalau tengok dalam slide ni, ini kejadian berlaku di Kundasang atau Ranau, iaitu di kawasan adanya Gunung Kinabalu
sangat cantik pemandangan Gunung Kinabalu ni. Kalau awal pagi dia kalau siapa yang berada di pinggir-pinggir Gunung Kinabalu ni, masa yang paling sesuai untuk lihat puncak gunung ni adalah selepas subuh sampailah dalam pukul 9 lebih kurang. Bila dah pukul 9 tu kabus akan mula masuklah, dia akan menutup puncak Gunung Kinabalu ni. Memang sangat tinggi. Okay. So yang berlaku di Sabah ni, ada yang meninggal lah. Kebakaran tu memang agak besar dan mengubah sebahagian daripada kedudukan Gunung Kinabalu ni. Tak banyak berubah tapi memang ada perubahan. Itu lebih tinggi maksudnya. Yang kedua, banjir. Banjir ni dalam sekarang di Manik Berai. Bukan setakat banjir di Manik Berai sahaja. So sekarang ni musim bulan 12, hujan kerap turun, ada kawasan yang telah banjir sebelum ni. Jadi apa sumbangan kita untuk memastikan masyarakat yang menerima musibah ni dapat diringankan. Yang keempat, kesedaran kesejahteraan dalam tanggungjawab sosial. Maksudnya secara universal kita sedar tanggungjawab sosial ni agak perlu diberi. Okay, antara yang paling penting adalah perumahan iklim ni. So kalau kita tengok pada tahun 2011, kawasan merah ni agak kurang, tapi 2015 kawasan merah ni agak semakin besar. Maksudnya semakin panas lah. So kehidupan alam sekitar pun terganggu. Burung-burung penguin ni yang duduk di kawasan sejuk, mereka pun dah rasa panas. Buka ais pun semakin kurang, tanam-tanaman pun ada yang tak menjadi. So akhirnya timbullah sekarang yang dipanggil food security, keselamatan makanan. Kemudian ada juga makanan ni telah pun dipersuai secara genetik. So dia dah, saintis dia fikir macam-macam untuk mengatasi masalah jenis macam lah community. Dan ini kes yang berlaku di New Zealand dulu, kena pembunuhan masyarakat Islam pada hari Jumaat ni. Seorang lelaki kulit putih ni yang mungkin ada pemikiran berbeza dengan masyarakat yang biasa, sanggupannya untuk menembak Islam ni satu yang sangat luar biasa lah. Menembak bukan saja orang Islam, tapi dia punya tindakannya sangat agresif. Ini akan selangsung tindakannya di media sosial. So apa yang kita disumbangkan untuk mengurangkan kes-kes seperti ini di peringkat nasional, di peringkat bangsa. Dan di Yaman juga sampai sekarang masih ada peperangan antara kumpulan-kumpulan ini bergaduh sendiri. Dan dia lebih melihat kepada percaturan politik antara negara lah di kawasan Timur Tengah. Bukan setakat di Arab Saudi saja, bukan setakat di Yaman ataupun di Iran. Malah dia melibatkan negara-negara yang di luar daripada Arab ni, Israel ini yang melibatkan konflik itu semakin besar. Yang jadi masalah ni adalah anak-anak kecil lah, kurus tak makan ni, tak larat. Ini kalau tengok tangan lengan dia ni kurus kering. Macam mana nak makan? Tak mampu nak menggerakkan perut. Kempis sehingga nampak tulang usuk dia ni. Boleh kira tulang usuk ni. Dan dia memang orang bawa dia dalam besen. Bawa, dia tak mampu untuk jalan. Keadaan lengannya macam ni, apatah lagi kakinya untuk jalan. So kanak-kanak yang duduk di kawasan peperangan ni, trauma. Setiap kali bunyi jet fighter je, mesti mereka akan menutup telinga dan keadaan ketakutan. Kemudian kediaman dimusnahkan, kesan daripada peperangan. So siapa nak menang kita pun tak tahu. Sebab orang Yaman ni bukannya banyak senjata yang mereka keluarkan, tapi dari mana senjata itu diperoleh. Itulah ada Big Brothers sebalik. Dan yang akhir sekali adalah kesukarelaan
volunteerism. Di seluruh dunia macam-macam dan pelbagai jenis agensi yang terlibat dalam volunteerism dalam pelbagai bidang. Kalau tengok sini ada yang berkaitan dengan bidang ini refugee, pelarian, mungkin adanya konflik di negara masing-masing. Yang ini berkaitan pertanian, kemusnahan kawasan dan sekitar. Ini berkaitan dengan kemiskinan. Ini berkaitan dengan masyarakat. Ini berkaitan dengan pelarian juga. Ini kemiskinan. Buku ni satu buku yang menarik. Saya tak bawa buku dia. Saya tengah baca buku ni. Saya baik poverty puzzle. Kemudian berkaitan dengan pendidikan dan juga industri berkaitan dengan kemiskinan. Sebanyak program sekarang kita boleh ikut, dan yang popular di Malaysia adalah Mercy Malaysia. Dah 20 tahun 21 tahun ni mungkin berada di Malaysia, dan mereka ni banyak mendedahkan imej baik Malaysia kepada masyarakat. So nak jadi sukarelawan ni nak pilih sekolah institusi ataupun badan-badan sukarelawan yang mana yang boleh kita sertai dan selari dengan minat dan masa. So kesimpulan dalam kuliah kita pada hari ini adalah etika, moral dan akhlak adalah elemen bermakna emosi dalaman kemanusiaan. Semuanya ada dalam diri kita. Kemudian dia merupakan tali-tali pengikat kemanusiaan, social bonding, social cement. So dia boleh menyimen keadaan sosial masyarakat ni sehingga terbina hubungan antara manusia dengan negara dan masyarakat. Tapi nak membina tali-tali pengikat ni banyaklah program aktiviti dan juga masa yang perlu disumbangkan untuk kita membentuk hubungan tadi. Dan ia perlu dikaji bukan sahaja pada peringkat individu tapi juga pada peringkat umbi. So, umbi ni peringkat masyarakat lah. Masyarakat yang paling bawah, peringkat institusional, masyarakat sivil, masyarakat yang bekerja ni, dan pihak berkuasa kerajaan ataupun administrasi yang terlibat dalam mengukuhkan lagi etika dan juga peradaban Malaysia. Situ saja kuliah ke-12 kita pada hari ini. InsyaAllah mudah faham dan boleh beri perhatian khususnya kepada slide-slide yang awal tadi. Itu yang berkaitan dengan tarifan authority dan juga tarifan harian. So, kalau you boleh faham slide ni dan juga mencari contoh-contoh dan juga menjawab contoh-contoh soalan yang saya nyatakan tadi dalam slide ni, insyaAllah you akan faham bagaimana tarifan authority dan harian ni dilaksanakan. So, untuk fikir dan bincangkan ni, semasa-masa boleh fikir, boleh bincangkan. Saya tak nak bagi tugasan, cuma fikir dan juga cari apa yang dimaksudkan dengan golongan kes ni 1, 2, 3, 4, 5 ni, adakah ia tarifan authority ataupun kes ni pula. So terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.